Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara dan saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian, jumpa lagi kita pada minggu ini dan iaitu dalam dialog orang muda. Tajuk forum dalam dialog ini ialah ekonomi orang muda. Dan tajuk ini sangat ringkas tetapi perbincangannya kalau kita nak perluaskan, luaslah. Cuma kita dalam siri dialog orang muda ini kita tak pergi kepada isu-isu yang halus sangat. Kita melihat dari segi pemikiran secara umum untuk melihat secara kemudian nantinya dalam episod-episod yang terkemudian. Kita cuba perincikanlah. Pada hari ini kita ada ahli-ahli panel yang handal-handal belaka yang kita pilih untuk menjadikan forum kita ini meriah dan menarik. Kita ada yang pertama sekali Dr. Haino Akmal Rahim daripada iaitu pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Melaka. Ini orang Melaka ni ya. Ini saya pun tak lupa nak tanya dia orang Melaka ke orang negeri mana? Negeri Sembilan, Datuk. Orang Nagori, okeylah. Kemudian yang keduanya Dr. Fadilah Mansur. Ini binti yang samanya, bukan adik-beradik yang sebenar. Ketua Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Khabar Dr. Fadilah. Baik, Datuk. Okey ni, okey. Yang ketiga Dr. Muhammad Hakimi Muhammad Syafi'i. Ini orang jauh perjalanannya daripada UKM pergi ke apa tu Allah Badawi punya apa tu, kemudian balik UKM kerja dua-dua. Beliau sekarang ini pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang keempat Profesor Dr. Salina Haji Kasim. Saya punya kawan kat UIA tapi dah lama tak jumpa sebab saya pun dah terpelenting daripada UIA. Duduk menyuruk di UM sekarang ini. Beliau ini adalah profesor di Institut Perbankan dan Keuangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa. Sihat ya, Prof. Salina? Sihat, Datuk. Terima kasih. Di bawah pentadbiran baru, kepimpinan baru tentu sihat. Saya Mahmud Zudi sebagaimana biasa moderator kepada forum ini dan tak lupa saya ucap terima kasih kepada rakan kita Dr. Basri Hussein yang menjadi penerbit yang setia, cukup efisien dalam menerbitkan forum-forum kita. Jadi tajuk kita iaitu ekonomi orang muda. Saya ada soalan pertama ni, saya nak berikan kepada semua panel yang keempat-empat panel ni, saya nak beri semua. Jadi mungkin ini persoalan luas. Soalan yang saya nak bagikan itu soalan yang luas, sama seperti luas bumi dan langit. Jadi seseorang, setiap orang ahli panel boleh pergi ikut dia nak. Dia ada perahu, dia ada dayung. Saya nak tengok dia berkayuh dalam 3-4 minit pertama ini. Dr. Akmal, soalannya mudah saja. Beri penilaian secara umum tentang kedudukan ekonomi orang muda Melayu Islam di Malaysia sekarang. Nilai secara umum tentang ekonomi mereka. Saya nak tengok persepsi Dr. Akmal macam mana tentang orang-orang muda Melayu, ekonomi mereka itu okey tak okey, buruk ke bagus, baik tak baik. Okey. Saya Dr. Akmal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan panel-panel yang saya kira cukup hebat. Dr. Muhammad Hakimi Syafi'i yang merupakan pensyarah saya sebelum ni di UKM. Dr. Fadilah Mansur, juga Profesor Dr. Salina Haji Kasim. Okey, berkenaan dengan soalan Profesor Datuk sebentar tadi, penilaian secara umum tentang kedudukan ekonomi golongan muda Melayu Islam di Malaysia sekarang. Ya. Kalau lihat pada ekonomi, kita nampak dia secara umum boleh dikupas melalui dua perspektif. Ya. Saya kira boleh lihat dari segi perspektif mikro dan dari segi makroekonominya. Jadi untuk jawab persoalan Datuk tadi, saya melihatnya secara makro lah. Okey, dalam konsep makroekonomi, untuk mencapai matlamat makroekonomi terdapat 4 cara, iaitu mencapai tingkat guna tenaga penuh, mencapai kestabilan tingkat harga umum, mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga membaiki imbangan pembayaran. Salah satu yang kita lihat kedudukan ekonomi orang muda yang terkesan dengan COVID-19, iaitu dari segi pengangguran. Yang mana kalau kita lihat untuk mencapai tingkat, Maknanya pengangguran dia kat zaman COVID ke sebelum COVID lagi? Pengangguran ni sebelum COVID dah terjadi, tapi lebih terkesan untuk kelompok belia ni lebih terkesan ketika COVID. Yang kata baru nak mula nak bini hidup. Dan kalau kata nak mencapai tingkat guna tenaga penuh ni dalam konsep makronya, dapat dicapai apabila tingkat pengangguran berada di bawah paras 5%. Tapi kalau kita lihat pengangguran pada tahun 2020, sejak April 2020 pada pengangguran berada pada tingkat 3.8%. Terusnya pada bulan Mei, iaitu ketika pelaksanaan PKP yang mana pergerakan ekonomi sedikit perlahan, iaitu sektor ekonomi bergerak secara perlahan, kadar pengangguran meningkat kepada 5.3%, yang mana kalau kita baca tadi tingkat melepasi daripada berada di bawah tingkat guna tenaga penuh. Walaupun sedikit menurun ketika pada bulan Ogos, iaitu kadar pengangguran 4.7%, walau bagaimanapun kadar pengangguran belia dilihat terkesan ataupun tinggi pada kadar tersebut. Okey, sedikit saya dapat kajian daripada satu sumber yang mengatakan 95% orang muda rata-ratanya tidak berkemahiran. Itu adalah salah satu sebab pengangguran orang muda. Jadi kalau kita nak kata kedudukan ekonomi lah secara makronya. Dan 5% daripadanya adalah tidak sepadan dengan kemahiran. Kalau ada juga kalau kita lihatlah dalam yang kata sekarang ni kita kaitkan dengan COVID, yang terkesan dengan COVID, yang saya nampak pengangguran, kita hadapi dua pengangguran, iaitu pengangguran geseran dan pengangguran geseran yang disebabkan oleh graduan universiti yang sedang mencari peluang pekerjaan. Dan satu lagi pengangguran kitaran yang disebabkan kitaran ekonomi, yang mana negara kita sekarang menghadapi kemelesetan ekonomi disebabkan COVID-19. Ada juga satu sumber yang saya dapati daripada KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, yang menunjukkan 25%, iaitu sekitar 75,000 graduan universiti akan menghadapi pengangguran pada tahun ini. Mungkin bukan saja disebabkan COVID, tapi disebabkan produk pelajar itu sendiri, sama ada dari segi kemahiran, dari segi kemahiran komunikasi dan sebagainya lah. Kalau itu sajalah Datuk sebagai pembuka. Ya, Dr. Akmal dia menekankan soal belia ni menganggur. Belum tentu dia malas ke ataupun tak ada kerja ke ataupun semua sekali dah. Macam mana Dr. Fadilah? Secara umumnya dulu. Terima kasih kepada Datuk Moderator. Assalamualaikum semua para panel dan juga penonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkenaan dengan soalan Datuk tadi, kalau mengikut pandangan saya, apa yang penting adalah golongan muda ni dia kena mengambil peluang
Sebab dalam keadaan sekarang ni kita memang semua orang, bukan saja golongan muda tapi semua orang terkesan. Apatah lagi dengan krisis dari segi COVID, iaitu krisis kesihatan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita masih ingat dalam pertengahan tahun 2019 macam tu, sebelum COVID lagi, kita dah menghadapi dari segi krisis ekonomi sebab disebabkan oleh macam yang Dr. Akmal cakap tadi, cycle ekonomi, di mana keadaan ekonomi sekarang sebenarnya dalam keadaan yang kalau kita katakan dia adalah apa yang dikatakan economic downturn ataupun dipanggil bear market. So dalam hal tu kita sebenarnya mana kalau tidak COVID pun kita sampai kepada peringkat circle ekonomi ke bawah, ya? Kalau pada pandangan saya itu yang saya nampak, circle ekonomi ke bawah, di mana keadaan ekonomi dunia pun dalam keadaan ke bawah. Dia bukan dalam keadaan macam kalau kita dalam tahun 2017 dulu misalnya, dalam keadaan di mana kalau saya boleh katakan pada masa tersebut ekonomi adalah dalam keadaan booming. Cuma isu dia adalah bila datangnya krisis kesihatan dalam konteks COVID dan sebagainya, di mana pergerakan adalah terhad, maka perkembangan kepada ekonomi itu akan jadi efek. Disebabkan oleh efek tersebut, maka kalau kita tengok bukan sahaja golongan muda tapi semua golongan terkesan. Dan saya rasa dalam konteks ni mungkin dari segi individual perspektif, apa yang penting adalah semua orang perlu mengambil sikap dari segi mengurangkan belanja yang tidak perlu. Maknanya ubah suai balik kedudukan pendapatan dan juga perbelanjaan supaya dia seimbang. Dengan cara tersebut kita tak akan pergi kepada sebagai contohlah dalam keadaan di Malaysia even ataupun dalam keadaan dunia, pertama dari segi pengangguran dan satu lagi adalah dari segi perbelanjaan melebihi pendapatan. So maknanya kalau kita boleh kawal dari segi pakai pendapatan yang sedia ada dengan perbelanjaan yang terkawal, kemungkinan besar kita boleh kurangkan dari segi efek, terutama dari segi kesan ekonomi kepada isi rumah lah, dalam konteks isi rumah. Kalau saya kira dalam konteks ni, orang muda sebenarnya mempunyai banyak peluang. Misalnya untuk nak dapatkan income. Kalau dulu dari segi peluang pekerjaan tu agak terhad. Dan sebenarnya dalam konteks COVID pun sebenarnya dia membantu dari segi orang muda. Sebab orang muda ni dia ada satu sikap di mana ingin mencuba dan dia tak ada rasa malu dan segan. So dia boleh buat kerja apa saja asalkan kerja tersebut boleh mendapat peluang pekerjaan dan juga boleh mendapat pendapatan yang dikira sebagai reasonable lah dalam konteks kita kan. Jadi saya kira ini adalah ialah kita ambil dalam konteks positively, maknanya benda ni adalah membantu juga orang muda untuk lebih berfikiran terbuka dalam konteks mendapatkan income, pendapatan, dan bukan lagi bergantung kepada pendapatan yang kalau kita katakan sebagai tetap. Kalau dulu, zaman dulu di mana macam masa saya graduate sebagai contoh, kita berharapkan kerja yang bertetap, kerja yang gaji dia adalah statik. Sedangkan sekarang ni kalau kita pergi kepada gaji yang fleksibel, membuat beberapa pekerjaan sebab peluang ada dalam sana, saya rasa itu adalah cara untuk golongan muda mendapat pendapatan. Yang penting sekali macam mana dia nak mengimbangkan pendapatan yang dia dapat berasaskan kepada perbelanjaan yang perlu dia kena guna lah, berasaskan Okey, terima kasih Dr. Hakimi. Apa cerita kita ni? Prof. Dato' ahli panel, Prof. Salina, Dr. Fadila, Dr. Akmal. Jadi saya nak sambung apa tentang persoalan kedudukan ekonomi belia ni. Saya nak highlight tentang dua perkara. Pertama tentang dua perkara ini didorong atas dasar cara hidup budaya orang sekarang. Okey. Pertama tentang senario yang kita sebut sebagai tetapi sebelum tu saya nak cakap ekonomi orang muda ni saya boleh anggap pada kedudukan yang sangat fragile. Sangat fragile kerana kalau usik sikit dia jatuh pecah. Okay. Fragility ini mungkin kita boleh lihat kepada saya nak highlightkan tentang budaya orang Melayu ni yang dia tak suka lama-lama, dia kena nak cepat, kalau nak dapat kaya tu nak cepat kaya.
Dan ada dua perkara Tapi yang saya mengikut apa yang saya dengar, saya ikut kursus masa dengan pokok keuangan ni. Dia kata bukan orang Melayu saja. Ini perangai manusia sedunia. Orang muda ni dia tak sabar-sabar, dia tak setia betul. dengan dia punya apa tu. Yang pertama saya nak cakap tentang ekonomi gig ni, gig ekonomi. Ciri ekonomi gig, dia bersifat short term, dia bersifat bebas. Dan itu sebabnya kita tengok orang yang bawa GrabFood ni orang yang ada uban penuh sebagainya. Ini yang cepat lah. Dan kita tengok e-sport contoh sekarang ni adalah satu benda yang bertentangan dan berlawanan dengan apa yang telah didahului generasi yang awal. Dan akhirnya ini telah diberikan keiktirafan tersendiri. Jadi nak cepat, nak bebas, tidak ada dokongan, dia tak mahu macam tu. Dan ekonomi gig ini juga ada satu nilai tersendiri dan dianggarkan dia puluhan bilion dollars dalam ekonomi gig ni. Dan kalau berdasarkan pemerhatian saya dalam budaya, cara di Jepun, cara di Europe, dan ianya telah merentasi dalam macam Prof. Datuk sebut tadi, merentasi daripada apa yang ada dalam budaya orang Melayu itu sendiri. Okey. Yang kedua tadi, akibat dasar cara hidup ni tadi, dia membawa kepada satu gejala yang mungkin saya nak sebut kat sini dalam konteks bankruptcy. Ada kebankruptan itu tadi, okey. Dan ini masalah sebabnya kalau dilihat kepada apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, orang yang berada dalam untuk mencapai satu generasi yang cepat ni, kredit card adalah solution yang mudah lah. Sekarang ni kita central bank dah agak restrict tentang itu. Kalau dulu senang dia dapat kredit card dan ianya boleh berbelanja melebihi daripada apa yang ada dalam pendapatan. Dan sehingga 2020 ni almost 40 bilion hutang kredit kad ni, dan data itu daripada golongan yang orang yang saya anggap golongan yang antara 25 ke 40-an something, awal 40-an ni. Dan ini boleh dianggap dalam konteks yang golongan yang pertengahan ataupun muda. Dan akhir itu atas dasar dua perkara yang nak sebut ni, dan dokongan itu adalah disebabkan oleh perubahan cara hidup yang tak seperti mana peringkat awal. Saya ingat tuan rumah saya waktu saya tu, dulu makcik ni rumah ada 2 tingkat ni dah pencen baru dapat rumah ni. Tapi orang muda sekarang habis kerja kalau boleh dia nak tahu rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Jadi benda tu adalah mungkin didorong juga dalam konteks faktor globalisasi, pengaruh daripada borderless punya, tidak ada sempadan internet dan sebagainya. Jadi sejauh mana itu sebenarnya ada kesan himpitan kepada ekonomi lah orang muda. Itu saya punya respon awal untuk soal ini. Okey, Dr. Hakimi. Prof Salina. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Waalaikumsalam. Ahli panel, Dr. Akmal, Dr. Fadilah, Dr. Hakimi. Apa khabar semua? Sihat semua insya-Allah. Datuk, terima kasih menjemput saya, Datuk. Saya bukan orang muda, tapi saya pernah muda lah. Saya tengok lebih kurang. Lebih kurang dengan mungkin Hakimi lah. Oh, Dr. Hakimi muda. Tapi tak apa. Saya rasa memang saya rasa seronok dapat Datuk jemput saya untuk forum kali ini, ekonomi orang muda. Ya, dia tiap-tiap episod pun kita jemput orang muda dan orang yang agak senior sikit. Okey, baik Datuk. Jadi tidak ada prejudis lah. Mengenai persoalan yang penilaian secara umum kedudukan ekonomi golongan muda sekarang. Jadi saya dapati secara umum saya boleh simpulkan daripada apa yang ahli panel lain cakap juga, iaitu ia agak sukar, Datuk. Tahun ini saja pengangguran dah meningkat kepada 700,000 orang ataupun 5.6. Ini antara yang tinggilah. Selalunya kadar pengangguran di Malaysia ni lebih kurang 3.5 begitu. Kalau dalam ilmu ekonominya kita kata memang seperti Dr. Akmal cakap tadi, kita dah almost full employment lah tu. Tapi sekarang 700,000.
untuk ekonomi yang populationnya macam kita dan labor force yang agak kecil, itu adalah agak tinggilah. Now, bagi saya pengangguran semakin meningkat. Kita masih lagi, belum lagi orang kata bottom out lagi, masih lagi menurun. The worst has yet to come. Jadi ramai kita tengok yang diberhentikan kerana business failure. Jadi ia seperti business vicious cycle, Datuk. Vicious cycle. Business failure, business tutup sebab tiada permintaan. Pengangguran berlaku, tiada pendapatan. Bila tiada pendapatan, tiada permintaan barangan. Perkhidmatan perkhidmatan dan terus jatuh. Kemudian terus lebih pengangguran dan ia vicious cycle. Apa yang lebih menyedihkan dalam konteks perbincangan kita hari ini ialah yang paling teruk terkesan ialah golongan muda. Saya rasa lebih sesuai kita spesifikkan golongan muda tu ialah lebih kepada millennials lah. Millennials ni dia punya cara hidup dia, inclination dia seperti yang Dr. Hakimi cakap tadi. Jadi kadar pengangguran untuk yang millennials ni, yang especially yang baru lepas graduate daripada universiti ni memang tinggi sebelum COVID lagi. Tapi dengan datangnya COVID, ia menjadi lebih teruk kerana mereka ni baru sahaja habis belajar daripada universiti, tidak ada pengalaman. Kalau yang memang dah bekerja pun diberhentikan, apatah lagi mereka yang baru saja keluar tak ada pengalaman. Dan keadaan lebih menyukarkan lagi, bukan setakat mereka tak ada pengalaman dan tak dapat nak bekerja, mereka juga dibebani menghadapi bebanan hutang daripada PT-PTN dan kadang-kadang mereka memang ada masalah ini. Jadi kita yang menjadi kerisauan kita, saya rasa kita perlu highlightkan juga kegawatan ekonominya jika tidak diselesaikan secara berhemah, ia akan membawa kepada krisis sosial. Saya nak share kalau boleh, saya nak share daripada ucapan bajet 2021. Kalau Datuk perasan ada talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan. Menerima lebih 35,000 panggilan semenjak bulan Mac hingga Oktober. Itu ketika PKP tu. Jadi antara masalahnya ialah masalah yang paling tinggi, 25% masalahnya ini adalah lebih kepada masalah tekanan perasaan, kegelisahan dan kemurungan. Kalau kita relatekan pula kepada data PDRM, ada daripada 18 Mac mula-mula PKP sehingga 30 Oktober. 7 bulan ini ada kes bunuh diri 266 kes bunuh diri. Itu public tahu ke? Ini data daripada PDRM dan public tak tahu ke? Saya rasa public tahu tapi tahu 266 kes bunuh diri ketika PKP. Yang mana saya nak highlightkan lebih 25% adalah kerana masalah bebanan hutang dan tiada pekerjaan, Datuk. Jadi memang kita perlu usaha secara menyeluruh perlu diadakan untuk mengelakkan krisis daripada krisis kesihatan kepada krisis ekonomi dan ia boleh membawa kepada krisis sosial. Kita tak mahu itu berlaku. Yang menariknya, Datuk, kalau saya boleh share juga dari ketika 18 Mac 7 bulan, 18 Mac hingga 30 Oktober 7 bulan, kes bunuh diri tadi 266 berbanding dengan kes kematian COVID 249. Saja saya campakkan harga ni untuk kita sedar betapa pentingnya kita tangani masalah ekonomi di kalangan orang muda, especially millennials. Buat setakat ni tu dulu, Datuk. Okey. Ini satu soal sampingan lah ni. Di bawah masalah COVID ini, adakah semua orang rugi ataupun ada orang yang untung? Macam mana ni? Siapa dia nak jawab?
Bagilah pandangan masing-masing. Bagi saya kalau boleh, kemudian Ya. nanti saya Sila. just nak berkenaan dengan semua orang ada masalah ataupun ada yang benefit. Yelah, ada yang dapat benefit daripada, ah. misalnya saya ni orang Pantai Timur. Hmm. Kalau kata banjir besar, ada juga yang dapat keuntungan Ya, daripada ya. banjir tu. Datuk, data daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Data baru saja dikeluarkan dalam, tak silap saya, dalam minggu lepas. Ya. SSM menunjukkan dari bulan Mac ke September tahun ini 2020, hampir 280,000 syarikat baru ditubuhkan di Malaysia. Ini berbanding dengan berapa banyak syarikat yang tutup kedai pada tempoh yang sama. Berapa, Datuk? 32,469. Jadi kita nak kata masa COVID ni, semua orang hadapi masalah ke, kita nampak ada sektor ekonomi yang berkembang. Ya, ya. Sehingga lebih 280,000 syarikat baru ditubuhkan. Jadi memang pada pandangan saya ini adalah satu yang di luar jangkaan lah. Terutamanya ketika ekonomi kita sedang dilanda krisis ni kan. Jadi apa sektor-sektor yang syarikat-syarikat baru ini ditubuhkan? Banyak syarikat baru ditubuhkan dalam sektor pemakanan. Food and beverages lah. Penjualan runcit dalam talian, online retail, dan bidang kesihatan dan kecergasan, fitness. Sebab masa PKP ni kesedaran terhadap kecergasan dan orang nak exercise dekat rumah, jadi permintaan untuk virtual fitness class dan personal training semua ni meningkat. Juga daripada pemerhatian saya sendiri, kita dapati online academic and coaching memang tumbuh bagai cendawan. Juga online kosmetik, online retailing. Ada juga saya perhatikan, kita tengok-tengok dekat banyak media sosial, small scale farming melalui kaedah hidroponik dan sebagainya, dan hasil-hasilnya boleh dijual dengan secara berkelompok dan dengan kerjasama social enterprise. Saya nak buka, biarlah saya nak melelu-lelu sikit-sikit. Saya nak buka persoalan baru. Saya memulakan dialog ini apabila saja COVID berlaku. Saya katakan dalam dialog yang pertama saya dengan Dr. Kamil, saya punya pandangan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahawa tamadun itu silih berganti. Orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya. Saya mengharapkan orang Islam Melayu dalam negara kita ini mengambil peluang daripada peristiwa yang dahsyat yang pada peringkat dunia ini, untuk mereka itu bangkit daripada kemunduran ekonomi mereka dan cuba merebut peluang. Kadang-kala dalam keadaan orang rugi, banyak orang boleh untung. Kalau nak bincang, boleh sesiapa yang berminat. Kalau tak bincang pun saya tinggal di situ sajalah. Ada yang berminat ke nak bincang tu? Betul? Saya rasa saya nak sambung bila maknanya di sebalik kepayahan selepas tu ada kesenangan. Dan ini apa yang Tan Sri Prof Datuk Nur Azlan Ghazali, pengarah eksekutif untuk Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dia kata kalau masa ini kita tidak dapat melakukan reformasi yang secara total dalam sistem ekonomi lagi, dia tak tahulah apa krisis yang nak datang. Sebab krisis yang datang pada kali ini bukan hanya bersifat spekulatif kalau kita tengok kepada 1998. Jadi kali ini adalah satu wake up call yang memerlukan satu usaha yang sederap. Bukan hanya pada orang muda tetapi banyak pihak. Tetapi perasaan saya, ini saya rasalah, dan apa yang saya lihat, observe, mentaliti kita ni, orang Melayu Islam Malaysia ni masih lagi melihat kerajaan penyelesai kepada segalanya.
Maknanya kita ni dah nak ke arah cara ideologi komunis lah. Yang mana komunis ini telah terbukti gagal apabila cuba mewujudkan satu utopia di dalam dunia apabila jatuhnya Soviet Union. Jadi dekat situ, kalau kita tengok krisis berlaku, maknanya ada satu perkara yang bertentangan dan sepatutnya ianya perlu diharmonikan dengan satu daya tahan ataupun tujahan yang positif. Tapi malangnya apa yang saya rasa pada masa ini Prof Datuk dan semua ahli panel, kita tak dapat mengharmonikan keadaan itu tadi. Maknanya kalau macam Prof Salina cakap tentang ini, yang saya sebut tadi ekonomi gig, maknanya bila semua orang pergi ke arah grab food, maknanya itu je lah kot. Adakah itu sahaja penyelesaian? Jadi akhirnya kita tengok grab food meninggal, accident sebagainya. Yang kita tengok orang ni orang muda, orang kita. Jadi dekat situ, usaha ke arah memberi satu dari sudut saintifik, teknologi, perubatan sebenarnya, kita tak nampak lagi bangsa kita ni ke depan ke arah itu. Jadi kita ada satu dilema kat situ tu, pertentangan antara dua keadaan tu tadi, Datuk. Kalau ada orang lain nak sambung lagi, saya nak pergi sikit lagi kan. Sekarang ni, katakanlah rakyat tidak mengambil kesempatan daripada kejatuhan ekonomi, korporat besar, tapi Prof Salina kata tadi, lahir maknanya bisnes-bisnes baru. Tapi gelagat orang Melayu ni, biar kita luaskan sikit perbincangan kita, dia masih lagi mengharap macam Dr. Hakimi kata tadi lah, mengharapkan kerajaan suap dan kerajaan pun bersedia untuk suap. Jadi yang tidak perlu kepada kemudahan pun, dia pergi ambil duit daripada kemudahan bank. Kamu ambil buat apa dah, dia kata ada kemudahan, saya ambil lah. Kemudian caruman dalam apa tu, dia pergi ambil juga. Saya tanya, kamu ambil buat apa? Dia kata saja je nak ambil, dah ada kemudahan, kita ambil lah. Jadi ini gelagat tidak boleh memberi keuntungan. Tapi kalau kita ni orang kuat azam untuk menebus kedudukan kita, saya rasa, tak tahulah, ada siapa dia nak sambung ni. Sikit lagi dah. Nanti tak sempat masalah beliau. Saya rasa pada pandangan saya lah Datuk, dan saya rasa ya kadang-kadang kita mengambil peluang apa yang ada, tapi dalam masa yang sama kita cuba untuk, saya rasa ini adalah tiba masanya untuk kita buat sesuatu yang sebagai contohnya macam kalau sebelum ni kita tak pernah terlibat dengan perniagaan, kita boleh cuba untuk perniagaan, tak semestinya kita terlibat macam itu teori. Tapi realiti yang berlaku apa? Ialah maknanya dari segi teori itu membawa pada realiti, dari segi maknanya kalau kita mulakan dengan kecil-kecilan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan supaya kita tidaklah tertumpu macam yang Dr. Hakimi cakap, semua orang nak pergi gig, itu cara pemasaran barangan dan sebagainya. Tapi pengeluar dia, at last kalau kita tengok dalam konteks sekarang ni, orang tengah juga dari segi teori orang tengah ni dah lama dalam konteks ekonomi, dan kalau kita tengok sekarang ni orang tengah juga yang mendapat keuntungan yang tinggi dari segi menemukan antara pengeluar dengan pengguna. Itu yang kita nampak. Kalaulah saya kira tugas kerajaan bukannya membantu dari segi macam secara direct, tapi secara indirect. Misalnya memberikan tempat supaya misalnya lah untuk usahawan-usahawan kecil ataupun petani memasarkan produk mereka dengan tidak susah dan tidak perlu mereka lah petani yang pengeluar sebagai contoh dalam konteks ekonomi, dan mereka juga sebagai marketer. Dalam konteks tersebut dia akan jadi macam, sebab kita secara idealnya kita tak sampai lagi kepada tahap ekonomi di mana ekonomi negara maju di mana petani mereka adalah usahawan dan petani mereka adalah yang produk yang mereka keluarkan dalam masa yang sama, produk tersebut di value added kan dalam bentuk produk dalam tin ataupun pasaran. Kita tak sampai lagi tahap tu, tetapi kita ke arah itu. Kalau misalnya dengan bantuan kerajaan dalam konteks tadi, saya setujulah dari segi bantuan kerajaan tu perlulah secara bersasar dan kena tempatnya. Bukannya
kepada semua orang macam Datuk Moderator kata, siapa yang tak perlu pun dapat juga, siapa yang perlu of course lah, alhamdulillah mereka dapat. Sepatutnya mereka yang benar-benar bila bersasar macam tu, jadi dia menggunakan balik dapatan ataupun grant yang diterima untuk multiplier effect, untuk mengeluarkan lagi barangan dan mendapat lebih pendapatan. Saya kira kalau kerajaan bertindak sebagai pemangkin ke arah itu, saya rasa tidak salah untuk kerajaan membantu supaya golongan-golongan ini, sebab kadang-kadang ada sinonimnya, golongan-golongan misalnya pengeluar adalah mereka yang dari segi pendidikan dia agak kurang. Jadi mereka ada kemahiran, ada misalnya dalam konteks peternakan sebagai contoh, mereka ada kemahiran dari segi menternak dan sebagainya, tapi mereka kurang kemahiran dari segi marketing. Jadi peluang-peluang itu perlu diambil oleh badan-badan kerajaan untuk membantu mereka supaya tidaklah, sebagai contoh kalau kita tengok dalam konteks semasa misalnya bila berlaku banjir di Pantai Timur sekarang ni, jadinya pemasaran ikan tak boleh berlaku, sedangkan dalam konteks tertentu apa yang berlaku di Kedah hari itu dan juga di Terengganu di mana banyak ikan mati dan tidak boleh dipasarkan, sedangkan pengguna di pantai barat dan sebagainya itu memerlukan ikan tersebut. Dan sekiranya kalaulah ada cara pemasaran yang strategik yang boleh diketengahkan dengan cara tersebut, maka macam yang saya cakap tadi, pengeluar boleh pergi kepada pengguna secara direct dengan bantuan orang tengah tadi, tetapi orang tengah yang tidak mengambil untung yang terlampau lah. So kalau untung yang jadi terlampau, nak tunggu lahirnya Jack Ma di Malaysia ni susah juga dah. Yalah, memanglah macam tu kan. Tapi itulah usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membantu. Bukannya sekadar ialah pemberian geran secara direct macam tu untuk membantu meningkatkan, saya rasa itu adalah perlu. Okey. Apa Dr. Akmal, akak jari nak cakap apa? Okey, saya nak tambah sikit lah daripada pandangan yang diutarakan oleh Prof. Salina sebentar tadi berkenaan dengan sektor ekonomi yang semakin diminati oleh anak muda sejak terkesan dengan COVID. Menurut Organisasi Buruh Antarabangsa, sejak terkesannya COVID iaitu bermulanya Jun 2020, seramai 77% daripada 1.3 juta belia di dunia terbabit dalam kerja tidak formal. Yang mana secara tidak langsung, kalau kita katakan kemahiran tu, anak muda tidak perlu tunggu nak dapat bantuan kerajaan untuk memastikan kemahiran mereka dapat dipertingkatkan, tapi kemahiran tu dapat daripada inisiatif mereka sendiri atas desakan hidup yang mana mereka terikat dengan komitmen hutang secara tidak langsung, melibatkan diri mereka dalam sektor yang tidak formal seperti bisnes online, berniaga dan sebagainya. Dan saya lihat kalau saya ambil satu keratan akhbar daripada November 2020, remaja pengusaha belacan terbesar di Terengganu yang berumur Belacan? Ya, saya belacan yang mana terlibat dalam sektor makanan, berumur 19 tahun Datuk, mampu meraih pendapatan sebanyak 50,000 sebulan. Oh. Ya, saya. Ada tak satu lagi jadi profesor lah. Ada satu lagi data yang saya peroleh daripada akhbar juga, Julai 2020, perusahaan arang yang melibatkan sektor anak muda juga, 29 tahun, yang mana mampu menjual 2,400 beg daripada 200 beg sebelum ini. Jadi kalau kita lihat COVID-19 ni bukanlah satu masalah, tapi sebagai satu penciptaan peluang untuk mewujudkan peluang pekerjaan dalam anak muda, sekiranya anak muda itu bijak menangani masalah ataupun merebut peluang dalam masalah yang dihadapi. Saya kira begitulah. Okey. Datuk. Ada tambah? Sila. Izinkan saya tambah sikit. Saya suka dengan poin Dr. Akmal tadi. Jadi saya rasa pelibatan kaum muda terhadap atau di dalam sektor informal ni juga bertitik tolak daripada karakter millennials tu sendiri. Millennials ni dia really value freedom. Jadi dia nakkan to be his own boss. Jadi dia nakkan flexibility
Sebab tu kita nampak ramai yang involved dalam business, own business startup melalui internet, dropshippers, dan juga millennials ni juga ramai yang suka kepada aktiviti yang dapat menonjolkan diri mereka di media sosial. Oleh itu ramai yang jadi internet influencer, YouTuber. Saya rasa kita semua tahu di Malaysia ni Muhammad Syahmi. Yang daripada Kelantan tu, Datuk. Oh, Kelantan. Dia budak lahir tahun 1995. Dia mula dengan buat video, short video tahun 2017. Kemudian tahun ni melalui filem sulung dia, Mae Tote the Movie. Mai Tote. Mai Tote. Sorry, saya orang Melaka, Datuk, jadi tak pandai lah. Sebab tu saya tolong betul kan tu. Apa tu, featuring Asif dan Yo. Mendapat kutipan bukan sikit-sikit, Datuk, 6.4 juta dalam tempoh 24 hari tayangan saja. Ini ialah generasi millennials, mereka nak flexibility, freedom. Dan saya rasa memang point Dr. Akmal tadi tu. Nanti saya tengokkan kes Syahmi ni kan. Sebenarnya ini menggambarkan bagaimana orang yang pandai menggunakan bahan yang ada. Kalau tidak dia terbiar begitu ya. Kalau bukan kerana penerbit dia yang pandai nak apa semua sekali itu kan. Jadi okey. Jadi oleh kerana kita tadi menekankan soal masalah paling besar bagi orang muda sekarang ialah pengangguran. Terutama sekali di kalangan milenial dan terutama sekali kerana COVID ada. Jadi kalau untuk mengatasi masalah ini, kita nak tahu apakah yang orang muda biasanya, kalau sektor ekonomi mana yang mereka suka. Nak pergi kepada jadi koli pembangunan, orang kita tak suka tak? Siapa nak mula ni? Sektor ekonomi jenis mana yang disukai minati oleh orang muda kita sekarang? Datuk, saya nak respon tambahan daripada apa yang Dr. Fadilah sebut dan Datuk. Okey. Dan saya nak respon mungkin secara langsung atau tak langsung menjawab tentang benda tu. Saya kira Jack Ma ni saya really inspired sebabnya saya pernah selfie. Saya pernah pergi tempat Jack Ma ni di Hangzhou 2015. Dengan picture dia. Ini saya ulang balik lah untuk kena kali-kali lah. Memang selalu ini saya punya selling point. Jack Ma bercakap 3 benda. Ini asas dia punya pegangan. Globalization, big data, rural development. Orang kampung boleh jual barang satu dunia gunakan data yang ada. Maknanya ini sebut kita ni dapat cebisan je. Kita hantar barang makan je GrabFood ni. Tapi yang lebih penting tu how we utilize data tu. Bila data yang ada dalam konteks negara kita ni tu masalahnya. Data tu sikit ada kat sana, sikit ada kat sini. Kita tak ada. Saya mencelah Dr. Hakimi. Bila kita cakap tentang big data, pok-pok ustaz ni hanya satu persoalan, bukan pok ustaz marah kat saya ni. Dia bincang satu perkara, ialah macam mana hakim nak memutuskan mahkamah. Itu saya dia bincang. Masalah bukan benda-benda yang saya lah sambungkan. Okey. Jadi dia dari situ data tu tadi dan mungkin saya tu dari sudut marketing orang tengah tu tadi, kita kadang-kadang kita tak macam mana kita ni menggunakan ilmu yang boleh fulfill memenuhi satu benda yang basic. Bukan hanya sekadar orang buat makan nasi lemak, kita semua orang viral nasi lemak, semua orang buka nasi lemak. Jadi how kita lebih ke arah yang lebih profesional berdasarkan minat. Contoh bila Prof Salina sebut Syahmi tadi. Bila orang sebut YouTube, semua pergi ke YouTube kan. Tapi benda lain tu kita tak. Dan kalau kita tengok orang 4IR ini bukan bangsa kita yang kuasai ni. Ini satu senario yang saya kira orang muda, orang Islam, orang Melayu ni dia kena lebih berhikmah lah memilih apa benda tu. Kat Syahmi tu betul lah. Itu satu yang tu. Tapi tak naklah semua ikut cara Syahmi. Lalahnya dia akan jadi kita stuck kat situ kan. Jadi isu basic maknanya makanan tak selesai. Sampai sekarang beras kita tak cukup. Tapi Jepun
saya ni dengan Jepun rapat jugalah. Jepun ni walaupun dia terkenal dengan Shinkansen, terkenal dengan dia punya Pokemon, Doraemon sebagainya, tapi punya food, staple food dia, nasi dia tu tak perlu pun dia beli daripada China, Taiwan, Korea. Dia cukup produk. Jadi kita ni tak selesai lagi benda-benda basic ni tadi. Makan tak cukup, daging tak cukup, ayam tak cukup, kita kuat. Jadi semua benda tu perlu kaedah. Jadi keadaan sekarang ni saya ingat orang muda ni perlu balik kepada basic benda yang soalan Prof Datuk tadi bercakap tentang untung tu gawat macam mana pun orang masih makan, gawat macam mana pun orang masih waste management sampah urus. Jadi benda-benda macam tu saya ingat menggunakan ilmu yang tinggi, kemahiran yang tinggi yang perlu orang muda ni kuasai dan akhirnya saya kira tak ada isu kalau nak cerita pengangguran ni. Akhirnya bila kata menganggur, universiti sana semua universiti bercakap tentang keusahawanan. Tak selesai juga. Jadi saya tengok kat UKM tu ada fakulti tu, jual Maggi tu dia kata keusahawanan. Allah. Jadi keadaan yang menyedihkan lah kan kalau kita boleh kalau sampai. Kalau di Mesir, Betty Pipe tu dipanggil engineer itu. Yalah, ini saya nak sambung Dr. Hakimi ni. Bila saya balik ke Kelantan, saya jumpa dengan kawan-kawan yang duk buat ayam percik. Saya kata pasal apa tak buat ayam percik, burger, perisa ayam percik. Tak ada orang nak sambut. Kemudian saya kata pasal apa tak nak kata Kelantan sushi. Yang duk buat nasi dagang, duk buat nasi apa-apa semua sekali. Takkah boleh buat macam sushi. Jadi kita upgrade. Jadi pok-pok ni dia mentaliti dia dah. Dia tidak ada inovasi. Inovasi ni Datuk berdasarkan apa yang saya tengok cara Jack Ma, apa yang saya tengok cara Jepun, apa yang saya tengok kepada ini pengalaman saya yang saya dah tengok sendiri, dia sebenarnya selesaikan masalah basic, makanan, tempat tinggal dan dari situ industrikan menggunakan ilmu yang tinggi dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang sustain. Orang nak pakai, tak kira lah gawat macam mana pun. Jadi solution kita bukan cerita macam saya punya argument tadi, bukan cerita pergi buat Grab. Now Grab pun dah overload kan, dah ramai sangat buat tu. Dia jadi macam pacat. Ya, jadi itu kita nak cakap, mana kita balik kepada asas tetapi diberi satu nilai tambahan sesuai dengan teknologi yang ada, sesuai dengan ilmu baru yang ada, sesuai dengan umur tenaga yang ada bagi orang muda. Siapa nak sambut Dr. Hakimi punya cadangan tu? Saya tambah sikit lah apa yang Datuk katakan tadi, sektor ekonomi yang diminati. Kalau saya lihat pencarian saya, ada 10 bidang ataupun sektor yang diminati oleh anak muda. Tapi saya sebut 3 lah Datuk. Yang pertama, iaitu yang pertama fashion, yang kedua online business. Menurut Nielsen, 47% rakyat Malaysia terlibat dengan online business. Yang ketiga adalah produk makanan. Okey, kalau kita lihat belum terlambat lagi untuk saya sebut pada tahun 2019 antara usahawan muda Melayu tersenarai di bawah 11 usahawan di Malaysia dalam Forbes 30 under Asia, iaitu Vivi Yusof dan Nilofa, yang mana kalau kita lihat bidang yang diminati oleh anak muda, fashion menduduki tangga teratas lah dengan pengaruh yang dibawa oleh Vivi Yusof dan Nilofa secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam dunia fashion. Kalau online business yang macam mana disebutkan oleh Prof Salina tadi, dengan pendedahan digital ekonomi, iaitu anak muda tidak ada alasan lah untuk saya katakan bila COVID anak muda perlukan bantuan secara langsung daripada kerajaan, tapi anak muda itu sendiri perlu mencari inisiatif sendiri dengan peluang sedia adalah di depan. Contohnya macam produk kecantikan yang kita boleh lihat Shakely ataupun Mary Kay baru-baru ni, saya memilih lah saya membeli produk tersebut dan saya ada join kelas secara percuma. Rata-rata ejen mereka mampu membeli kereta, beli rumah dengan di usia yang muda dengan hanya melibatkan diri dalam online business sahaja. Yang mana kalau kita online business ni menjimatkan kos, tidak memerlukan kos petrol, hanya duduk dalam rumah memerlukan laptop saja dan meningkatkan kemahiran komunikasi dan tidak perlu rasa malu.
sepatutnya anak muda perlu berfikiran positif lah dengan musibah yang ada ni. Macam mana Dr. Fadila? Saya kira saya setuju dengan Dr. Akmal tadi, online business ni bagus untuk anak-anak muda sebab mereka ni cepat belajar dan mereka adalah kalau kita katakan IoT savvy. Jadi dia cepat dari segi macam mana nak memperkembangkan bisnes yang mereka ada lah, walaupun bisnes yang sebagai contoh bisnes yang kecil tapi bila dikembangkan sebagai contoh tudung pun kalau dikembangkan dan sampai tahap dia jadi pengaruh dan semua orang akan beli. Cuma saya dalam konteks ni bila bercakap tentang produk, saya suka juga melihat kepada perspektif dari segi asas ekonomi, iaitu back to basic macam Dr. Hakimi cakap tadi, di mana sebenarnya sesuatu ekonomi itu dia punya asas dia adalah apa, bagaimana dan untuk siapa. Dan kita pergi kaitkan balik dari segi apa, bagaimana dan untuk siapa ni kepada keperluan. Maknanya untuk siapa tu untuk kita lah. Sebagai contoh orang ramai, apa keperluan kita, dan kita go back kepada teori Maslow. Even dalam konteks Islam pun ada yang berkait dengan teori berkaitan dengan daruri, haji dan juga satu lagi tasini. Sebab isu sekarang ni kalau kita tengok apa yang berlaku, ramai orang kebanyakannya pergi kepada tahsini, dan dari segi haji itu dan daruri itu kita akan tengok kepada macam lifestyle, sebab because of lifestyle macam yang Prof Salina cakap tadi, dari segi lifestyle golongan muda dia suka kepada sesuatu barang yang mewah, macam tudung tak nak tudung yang basic, buat tudung yang mewah sikit, ada rupa-rupa, ada tu manik-manik tu. So jadinya dari segi tingkat tu adalah okey. Kalau saya rasa macam dari segi keperluan sebenarnya adalah okey pergi kepada tasini, tidak salah. Tetapi dia perlulah melalui tingkat dulu. Maknanya janganlah direct kepada tasini dari segi go back kepada income tadi. Kalau misalnya sebagai contoh income 50,000 ataupun apa peniaga belacan tadi kan 50,000 dan sebagainya, apa salahnya dia pergi pada tasini? Sebab keperluan untuk daruri dan juga haji dia dah telah lengkap. Cuma dalam konteks misalnya kita sebagai masyarakat, kalau kita fikir dalam konteks pengeluar, dalam konteks sebagai contoh orang muda ni, dia maknanya nak jadi usahawan, nak jadi pengeluar, dia kena fikir juga dari segi asas tadi basic. Macam yang Dr. Hakimi cakap, misalnya dalam konteks di Jepun, dia orang ada beras sendiri dan dia orang cukup untuk beras. Di Malaysia kita masih import. Itu adalah keperluan daruri. Apatah lagi dengan lifestyle sekarang ni, sebagai contoh, semua orang nak suka minum fresh milk. Orang tak nak dah minum susu tepung ataupun orang full cream, orang nak fresh milk. Sedangkan fresh milk itu adalah keperluan daruri. Kalau dalam konteks di negara maju, keperluan daruri itu harga dia adalah rendah. Tetapi di Malaysia, untuk susu itu harga dia adalah, pada saya lah, pandangan saya adalah terlalu tinggi dan tidak boleh dicapai oleh semua orang. Sedangkan keperluan susu itu sama dengan keperluan, kalau lifestyle orang muda lagi lah, keperluan susu itu sama dengan nasi lemak. Pagi-pagi nak minum susu dengan cereal dulu, bukannya nasi lemak. Mana tamu taraf, itu adalah daruri. So, bukan soal tuan taraf, takut cepat bongkok. Ya. Tapi dalam konteks ni, kalaulah maknanya orang muda ni pergi kepada pengeluar basic tadi, maknanya back to basic, apa dan keperluan yang setiap hari orang akan guna, of course dari segi output dia mungkin pada masa akan datang dia akan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Memanglah dari segi awal mungkin dia bukannya fast lah, macam kalau kita tengok dalam konteks ekonomi gig, dia keuntungan tu agak fast kan, tapi kalau dalam konteks ekonomi kita kena juga fikirkan tentang sustainable, sebab orang muda ni mereka akan pergi kepada tingkat-tingkat di mana usia akan bertambah, dan kalau sustainable dia akan membantu dari segi average pendapatan yang selari lah dari peringkat awal sehingga peringkat yang bersara. So saya kira itu penting jugalah untuk difikirkan bersama lah dari segi sektor mikro, sektor asas ni yang perlu dipelopori.
sama ada oleh golongan muda Ya. atau golongan setiada lah. Okey. Ya, bro. Okey. Datuk, saya nak tambah sikit Datuk. Saya setuju sangat dengan semua pandangan ahli panel tadi. Jadi saya rasa secara keseluruhannya hikmah di sebalik kelembapan ekonomi kerana COVID ni menyebabkan kita menilai semula. Kita melihat semula cara kerja kita serta business model yang selama ni kita pakai. Saya setuju online business adalah jauh lebih cost efektif daripada segi ekonominya. Cost efektif, kita tak perlu nak incur fixed cost, nak bayar rent yang selalu nak bayar rent premise tu sangat mahal. Sekarang tak perlu lagi. Jadi dengan perubahan zaman ni membawa kita kepada business model yang lebih efektif. Oleh itu usahawan kita yang anak-anak muda yang nak buka bisnes, dia perlu kreatif, dia perlu juga inovatif dan perlu juga dynamic. Saya juga suka kepada idea Dr. Fadila tadi, go back to the basic. Another activity, business model yang tumbuh kerana COVID ni, hikmah di sebaliknya ialah the sharing economy, Datuk. Sharing economy. Umpamanya katakan kita ada sebidang tanah yang kalau mungkin ada tanah di katakan Datuk ada 10 bidang tanah di Kelantan kan? Ya. Di Nilangpuri lah katanya. Oh ya. Okey, baik. Katakan terbiar macam tu. Why not kita panggil anak-anak muda yang mahu menyumbangkan tenaga dia, kita suruh dia tanam pisang umpamanya. Kemudian kita buatlah profit sharing. Ataupun Datuk, satu saya lagi, nak cerita tentang benda real ni. Baik Datuk. Yang tanah saya tu, Cina nak 5,000 sebulan. Kemudian saya nak bagi ke orang Melayu bawah lagi lah sampai 4,000 pun boleh. Tapi tak ada orang Melayu nak. Jadi kosong. Itu yang kita nak cari penyelesaiannya bagaimana. Jadinya kalau katakan in the sharing economy, Datuk ada sumber tanah. Anak-anak muda yang menganggur selepas graduasi ada sumber labor. Jadi kalau kita together contribute kepada economic activity itu, kita buat katakan madu kelulut, pengeluaran madu kelulut kan, stainless steel. Itu hasil jualannya itu memang berjuta-juta. Kalau kita betul-betul buat, permintaan daripada negara Jepun pun kita tak mampu nak isi. Memang sangat viable. Bukan Musakin saja. Bukan Musangkin saja, sekarang ni dengan macam-macam. Jadi dengan cara tu, both daripada tanah tu terbiar, at least kita boleh go into a business venture, kita share profit dan kita actually implement the real concept of musyarakah umpamanya. Semua ini boleh berlaku. Dan masa yang sangat sesuai untuk kita hidupkan balik sharing economy ni ialah ketika zaman sekarang ni, di mana pekerjaan yang orang kata gaji tetap, penggajian tu tidak ada, tapi kita perlukan platform di mana kita mencipta pekerjaan dan bukan menunggu untuk dibayar gaji. Jadi kalau kita boleh bergerak ke arah tu, saya agak memang sangat membantu. Ya. Apa Dr. Hakimi? Dia soalnya setakat yang saya boleh faham, sama ada top down ataupun bottom up. Masalahnya sama ada kita nak create satu peluang supaya budak-budak muda pergi, ataupun kita nak ikut ke mana budak-budak muda nak pergi, kita nak sediakan peluang untuk mereka itu. Jadi mana-mana saya secara peribadilah, saya tak nampak macam mana kita boleh tengok, terutama sekali dari potensi orang muda-muda ni kan. Kita perlu mengenal potensi dulu ke, ataupun kita kena ikut dia punya arus, barulah kita ikut dengan
segala kemudahan macam Prof kata tadi. Kalau kita ada tanah luas, orang Kelantan banyak tanah tapi tak ada orang nak usahakan ni. Itu tanya. Ini macam mana ni? Dr. Hakimi. Dr. Hakimi dulu nampak dia. Untuk jawab itu, saya rasa dari tadi saya nak cakap point ni. Sekali lagi saya sebut Jepun dan saya tambah satu lagi tempat, Dubai. Dubai ni dilihat mewah, kaya bukan sebab minyak. Okay. Masa dia announce tu bapak kepada King, saya rasa tahun 50 berapa something dia kata, kita ada good news, bad news. Kita kata kita dah jumpa minyak. That's a good news. Tapi the bad news, minyak yang kita jumpa tu sikit. Jadi daripada situ, Dubai dan Jepun saya nak tu, asas ke mana kalau dilihat, maknanya tak ada Tuhan, dua tempat ini bukan ada sumber galian yang asli, minyak tadilah. Jepun tak ada gas, tak ada minyak. Daripada situ, saya ingat intipati kepada, kalau nak kata potensi ke minat ke, saya lebih nak sebut tentang ni, akal ni. Maknanya penggunaan akal yang orang kata berfikir luar kotak. Tapi masalahnya saya nampak ni, orang muda ni banyak fikir tanpa otak. Berbanding berfikir luar kotak. Tanpa kotak kan tanpa otak? Orang suruh berfikir luar kotak, tapi sebenarnya realiti yang saya perhatikan, orang sekarang ni banyak berfikir tanpa otak. Itu lagi masalah. Tanpa otak, bukan tanpa kotak. Okey. Tak luar kotak lagi tak. Jadi daripada situ saya nampak tu, memberi nilai tambah kepada segala-galanya, tanamlah apa pun, tetapi kalau tanam itu tidak ada kualiti yang baik, maka tak boleh juga. Contoh Jepun. Mana cakap kita jual kan. Di Jepun dia tak, Singapura lah contoh. Pisang tak ada pun dia tak pokok pisang datang dari Johor, tapi Singapura nak ambil yang kualiti yang tinggi, dan bila kita nak produce hasil yang tinggi, kita memerlukan nilai tambah, dan nilai tambah ni mesti diguna intipatinya akal ni. Dan akal ni pula memerlukan pengetahuan, bukan sembrono boleh buat. Memerlukan sistem sokongan, modal, training dan sebagainya. Dan ini yang point awal saya sebut tadi. Jiwa orang muda ni dia nak cepat segala-galanya. Nak belajar, nak cepat, senang semua. Jadi benda-benda perlukan satu proses yang panjang, dan itu kita punya, saya ingat dilema orang muda lah sekarang ni. Dengan budaya yang datang, dan akhirnya kesannya macam tu lah. Kuat tetapi tak adalah boleh sampai penetrate luar daripada apa yang kita ni, macam pisang, mango, dan akhirnya Thailand jual banyak barang yang ke China, ke Jepun dan sebagainya. Ini boleh jadi orang kaya yang jual ni. Itu yang kita kata tadi tu. Asas, go back to basic, tetapi walaupun nampak basic, tetapi penggunaan ilmu yang tinggi dan boleh memberi nilai tambah kepada output dia tadi. Dan itu yang lebih daripada minat dan juga itu tadilah. Okey. Jadi persoalan saya tadi, kita katakanlah saya campur dua perkara. Satu, arah yang orang muda suka. Kita tak tahu juga mana dia nak pergi. Tengok berkeliaran. Orang ada token jadi Grab, dia pergi buat je Grab. Ada token minta. Jadi yang kayanya token ataupun kita nak ikut minat dia, ataupun kita nak membentuk minat dia tu pergi ke mana-mana, nak suruh dia maju. Macam mana? Masalah apa tu, Dubai tu, kalau bagi saya, dia maju tu kerana dia telah dijadikan sebagai sebuah kasino oleh orang barat di situ lah. Dia tu dia maju. Daripada luar lah. Kerana orang lain. Okey, mana-mana saja. Sambung. Saya tambah. Macam Datuk kata tadi, macam mana kita nak jadikan anak muda ni maju. Saya melihat begini, anak muda ni, tak semua anak muda menerima pendidikan secara formal. Ada sebahagian daripada mereka menerima pendidikan secara tidak formal. Jadi yang saya nampak contoh, kita sering bercakap tentang gig ekonomi. Biasanya lah yang selalunya melibatkan anak muda ni. Tapi tidak semua anak muda menerima capaian internet yang baik, terutamanya di anak muda yang duduk di kawasan luar bandar. Jadi kalau kita lihat potensi ataupun kemahiran yang mana satu perlu kita
gerakan yang saya nampak potensi dan kemahiran perlu bergerak secara seiring. Yang mana sekiranya anak muda itu punya potensi perlu ditambah baik dengan kemahiran. Barulah kita nampak anak muda ni sama peluangnya dengan anak muda yang lain yang terima peluang yang lebih baik lah. Jadi untuk anak muda yang menerima pendidikan secara formal, sektor institusi universiti misalnya perlu menstruktur semula akademik dengan melibatkan sektor industri, terutamanya dalam memberi penekanan dalam bidang technical dan vocational education dan training iaitu TVET untuk memenuhi keperluan industri. Rata-rata anak muda, salah satu punca pengangguran anak muda yang graduan universiti keluar daripada universiti tamat pengajian, mereka bidang yang mereka ambil tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh industri. Rata-ratanya lah. Okey, salah satunya jadi anak muda yang terlibat menerima pendidikan secara formal ni, pihak universiti ataupun Kementerian Pengajian Tinggi perlu terutama universiti lah menstruktur semula akademik untuk melibatkan industri. Sebagai contoh di Jerman, sistem dui latihan vocational technical iaitu dual vocational technical training system telah berjaya memadankan perantis dari sekolah beraliran vocational dengan industri. Di sini yang saya nampak TVET sangat memainkan peranan penting untuk memajukan ataupun mencipta peluang pada anak muda ni terdedah dengan peluang yang lebih baik lah. Seterusnya yang kedua dari segi komunikasi dan masalah TVET ni minta doa lah supaya jangan kerajaan lantik kita jadi menteri pengajian tinggi. Sakit kepala untuk nak lakukan TVET saja, macam-macam. Saya biasalah dengan dua orang menteri pengajian tinggi daripada Datuk Idris Yusof lagi sampai ke sekarang. Jadi ini masalah juga, bukan masalah program tu bagus tapi bangsa kita ni. Saya nak cerita masa saya duduk jadi pentadbir kat Universiti Melaya, ada seorang budak perempuan Cina. Dia bagi tahu dia tak nak masuk universiti. Lulus SPM bagus, tak nak masuk universiti kerana nak jadi jutawan dalam masa sebelum kawan-kawan dia keluar dapat PhD. Dia nak jadi jutawan. Dan khabar-khabarnya dia dapat. Dia kata saya nak meniaga sahamnya pada waktu itu. Ini masalah kehendak. Adakah orang kita ni dia kehendak dia tak berapa baik ataupun macam kita tak tahulah, susah. Mulut saya ni lancar sikit. Kalau saya kata, cuba bagi ulasan macam mana? Cuba fikir. Dalam situasi manapun, bagaimana kita nak majukan orang-orang muda kita dan bagaimana kita nak cari potensi. Nak mengenal potensi yang ada dalam diri orang-orang muda kita tu supaya kita nak wujudkan satu yang sesuai. Dan kita bolehlah cerita kepada kerajaan, nasihat kepada kerajaan. Buatlah macam ni, orang muda kita suka macam ni. Cepat-cepat, jangan saya merepek seorang. Datuk, kalau boleh saya nak jawab tadi Datuk kata ikut minat atau arah orang muda ataupun kita bentuk minat dia. Yang mana satu? Ya. Saya rasa kalau kita tunggulah orang muda ni, kita nak ikut minat dia duduk depan komputer je Datuk. Ya, Syamil lah. Jadi dia pun tak tahu apa yang dia minat. Jadi kita, saya rasa support system tu sangat penting. Jadi pada masa yang sama, kita libatkan belia ni ataupun orang muda ni, dia minat katakan mesin, komputer. Dia minat drone. Kita nak libatkan dia dalam bidang pertanian. Dia memang tak minat punya. Yeah. Tapi kalau kita katakan yang tanah dah ada, yang daripada segi marketing dah ada, you punya minat ialah drone, you boleh gunakan drone, application of drone in the agriculture sector umpamanya. So kita nak sembuh racun ataupun sembuh baja ke menggunakan drone dia. Jadi dia rasa dihargai skill dia tu. Jadi dengan cara tu dia dapat kembangkan minat dia dan pada masa yang sama kita dapat jalankan sektor pertanian kita juga.
dalam contoh yang tadi Datuk kata budak Cina yang nak jadi jutawan tu, saya rasa ada isu juga persoalan kehendak tu satu. Ramai orang yang hendak jadi jutawan dalam usia yang muda, tapi adakah dia willing to take the risiko tu? Dan risiko tu selalunya the level of risk tolerance tu akan bergantung again kepada support system dia. Kalau dia ada support system dan daripada segi sumber-sumbernya tu, of course they willing to take the risk. Saya rasa itu perkara yang pokok yang kita perlu itu pun kita fahamlah, dia ada support system yang bagus kan. Macam mana Dr. Fadilah? Saya rasalah dalam konteks sekarang kita juga kena pentingkan, sebab orang muda ni dia kena fikir juga dari segi pendapatan dia kan, maknanya macam survival, sebab mereka ni baru nak start hidup, nak tengok dari segi pendapatan berapa banyak. That's why saya nampak kebanyakan mereka dia akan cuba untuk grab apa saja yang ada depan mata untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Jadi dalam hal tersebut saya kira kalaulah diberi peluang, maksud dia diberikan minat, maknanya ada bantuan, sokongan dari segi untuk mengilap dari segi potensi yang ada dan menunjukkan pada mereka ada peluang dalam sektor-sektor ini adalah memberikan pulangan dan pendapatan yang lumayan. Sebagai contoh, saya rasa golongan muda akan cuba untuk follow lah ataupun akan pergilah masuklah macam tadi dalam konteks sektor pertanian ke, ialah mengguna pakai kemahiran dan juga pendidikan yang ada. Sebab kalau dalam konteks sekarang ni, saya rasa macam peringkat awal misalnya lepas graduate sebagai contoh lah, maknanya nak masuk kepada bidang-bidang yang betul-betul belajar dekat universiti tu kemungkinan besar agak sukar dan competition dia adalah tinggi. Jadi saya kira maknanya graduan ni sepatutnya, sebab kebanyakan daripada orang muda adalah graduan, jadi mereka kena ambil peluang apa yang ada dan cuba tingkatkan diri. Apa saja yang ada dulu, daripada situ dia akan developkan diri dia. Termasuklah sama ada pekerjaan tersebut adalah pekerjaan macam tadilah dalam konteks mikro, sama ada membuat sendiri, dia sebagai online business dia buat sendiri, ataupun bekerja dengan orang lain dengan satu tujuan pada masa akan datang. Sebab golongan muda ni dia ada, bagi saya lah, dari segi dia punya daya ketahanan dia adalah tinggi berbanding dengan kalau sebagai contoh saya ataupun di peringkat mereka-mereka yang dah berusia. Macam jadi, saya lah, macam tua-tua. Dalam konteks daya ketahanan tu sepatutnya dibantu, dan kalau dari segi infra dia adalah cukup, saya rasa mereka akan potensi mereka tu boleh dapat digilap lah, dan sampai satu masa mereka ini akan berjaya dan kemungkinan besar mereka juga akan berpeluang. Saya tak berapa seronok kalau orang cakap kalau tu banyak kali sangat. Ya. Jadi dalam hal tersebut saya kira inilah peluang yang ada untuk kita bekerjasama lah antara golongan muda dan juga golongan lain yang dah lebih kukuh dalam konteks ekonomi, pendapatan mereka untuk membantu. Dan satu lagi kalau diingat, maknanya sekarang ni kalau kita tengok, kalau lagi Datuk, kebanyakan daripada apa yang berlaku dalam konteks golongan muda ini, mereka adalah lahir daripada golongan mak ayah yang dah dari segi pendapatan mereka dah stabil, dan ada juga dalam kalangan mereka yang tidak perlu maksud dia kat sini, mereka boleh meneruskan dari segi pembelajaran kepada peringkat yang lebih tinggi tanpa perlu nak bekerja dahulu. Jadi kita kena ingat juga golongan ini mereka tidak memerlukan pekerjaan awal. Maknanya mereka adalah mereka yang pentingkan pendidikan dan juga sampai satu tahap di mana apabila mereka dah ada pendidikan, sebab pentingnya saya nak kaitkan ni dari segi bila dah ada pendidikan sampai satu tahap, maknanya apa saja yang kreativiti kebijaksanaan tu sendiri akan melahirkan pekerjaan. Kalau dulu kita sebagai contoh, kalau dulu kita tak terfikir ada kerja sebagai pemandu pelancong untuk orang Arab ni.
personal shopper sebagai contoh, tak terfikir benda-benda macam ni kan. Tapi sekarang ni itu adalah peluang pekerjaan baru. Dan kalau kita tengok satu lagi, saya nampak dari segi keterbukaan dari segi pendidikan tu, ramai juga orang yang nak jadi CEO. Sebab adanya startup. Sebab senang untuk buat startup, jadi dia orang buat crowdfunding, jadi dia dapat modal, so dia orang menjadi CEO by its own. Jadi saya rasa macam, dan ini perlukan pendidikan, asas dia lah. So saya kira perkara-perkara ini boleh membantu dari segi orang muda untuk terus maju. Cuma satu yang saya tengok, kebanyakan go back kepada apa yang kita bincangkan pada awal tadi, ramai orang muda adalah golongan yang muflis. Dan golongan muflis ni adalah golongan terdiri pada mereka yang berumur 25 tahun ataupun 40 tahun ke bawah. So jadi so bila dia muflis, sebenarnya mereka ni ada pendapatan tapi cara perancangan kewangan sebagai contoh. Jadi benda-benda sebegitu perlu diambil kira juga untuk memastikan golongan muda ni dari segi ilmu dia tu bukan setakat short term bagi saya, tapi maknanya sustainable pada tahap yang lebih panjang dalam apa saja, sama ada pekerjaan ataupun apa saja yang mereka buat lah. Itu saya kira agak penting dari segi mind thinking lah. Okey, saya nak cerita lagi, benar real kan. Minggu lepas saya dah berbual dengan seorang kawan saya, orang Cina. Dia tunjuk anak dia seorang, dia kata SPM dia tak bagus. Dia habis saya kata macam mana nak, dia kata saya nak suruh dia pergi belajar kek, buat kek kan. Di mana dia tunjuklah college sekian. Berapa bayar? Saya rasa 20,000 untuk berapa. Jadi boleh faham lah, boleh pandai 20,000. Anak-anak kita, kerajaan sampai pening kepala. Pagi tadi Tuan Mahathir cakap lagi di Parlimen bagaimana bagusnya TVET program sebagainya. Tapi orang kita tak nak pergi. Dia nak masuk universiti walaupun dia belajar di fakulti-fakulti yang tidak ada pasaran dan sebagainya. Mak dia, ayah dia nak tengok dia masuk universiti. Macam mana ni? Apakah pelajar kita, orang-orang muda kita mempunyai pengetahuan dan kebolehan yang cukup dengan potensi-potensi ekonomi yang ada dalam negara kita? Betul. Saya fikir ada dua perkara lagi yang perlu disokong dengan itu tadi. Kalau ambil contoh orang Cina tadi, saya fikir ekosistem kita ni pun ataupun kita punya rantaian proses tu macam Rosalina sebut tadi tentang support system tu. Dalam konteks menyediakan tempat untuk belajar tu kita dah okey. Macam-macam ada institusi yang disediakan oleh kerajaan. What's next? Apa selepas itu? Punya dilema sekali lagi, apabila banyak universiti timbul tahun 90-an dulu dan akhirnya limpahan graduan ini nak pergi mana lepas itu? Perkara. Jadi daripada situ, bila ada ilmu, ada pengetahuan, dia ada satu lagi. Maknanya saya kira ada dua perkara yang perlu bersama, iaitu ketekunan, determination, keazaman untuk meneruskan bidang itu, satu. Maknanya kena ada minat tadilah walaupun disokong oleh mak bapak suruh. Kita ni banyak kes ni termasuk dalam, saya ni family besar kat kampung. Banyak kes belajar menjahit, lalahnya tak jadi tukang jahit. Walaupun kita nampak fashion itu sebagai satu bidang yang boleh memberikan dapat diploma jahitan tapi malah nak jadi tukang jahit. Tak terus kan. Jadi akhirnya pergilah kerja dekat kedai ikut. Jadi kadang-kadang itu kita kena tengok baliklah dari sudut kelangsungan support system tu, penerusan daripada apa yang telah dibuat dari peringkat awal. Dan yang keduanya tadi yang saya dah sebut peringkat awal tadi, dari sudut budaya, cara hidup, cara fikir yang nak cepatnya tadi, iaitu saya pun macam start mungkin untuk ada pandangan tersendiri macam mana kita membentuk golongan milenial ni. Golongan milenial ni Prof. Salina sebut umur 25 hingga 44 kalau tak silap saya lah. Jadi golongan ni ada dengan yang limpah
penggunaan internet 4R ni jadi membentuk satu budaya yang pada saya adalah bertentangan dengan apa yang ada dalam generasi sebelum tu. Kalau generasi sebelum tu sabar, ada hikmahnya, tetapi dia dah berbeza. Jadi ketekunan dengan cara hidup, cara fikir dia tadi, walaupun ada pengetahuan, kalau tak lari dengan pengetahuan tu akhirnya tak ke mana juga hala tuju orang muda ni. Itu saya respon lah untuk Ya. Okey. Ustaz Akmal. Angkat-angkat tangan tu nak cakap lah. Okeylah. Okey Datuk, berkenaan dengan saya tambah sikitlah apa yang Dr. Hakimi katakan tadi, sistem budaya, saya setuju. Sektor ekonomi ni dipengaruhi juga oleh sistem budaya. Kalau kita lihat budaya dengan cara hidup lah. Contohnya macam orang Melayu, graduan bangsa Melayu ni secara kasar lah, penelitian saya secara kasar. Mereka selepas tamat pengajian mereka mendambakan untuk terlibat dalam sektor awam ataupun tetap dalam berpencen. Tu mindset budaya orang Melayu lah, nak kerja kerajaan. Okay. Kalau macam yang orang Cina, dia lebih berminat dalam sektor perniagaan yang mana budaya tu dah terdidik sejak kecil. Contoh saya kongsikan satu perkongsian daripada seorang kawan saya yang mana beliau hantar anak dia ke sekolah Cina sejak kecil. Dia dah tanya anak dia, dia kata esok besar nak jadi kaya ke nak jadi pandai? So dia explain, so anak dia kata nak jadi kaya. So kalau nak jadi kaya masuk sekolah Cina. Itu pemikiran parents dia lah. So dia masukkan sekolah, dia campurkan, dedahkan anak dia dalam kelompok bangsa Cina yang mana dalam kelas tu di kalangan kawan-kawan mereka yang Cina tu, kawan dia yang Cina tu boleh jadi 10 dalam daripada kelas tu terdiri pada usahawan Cina. Secara tak langsung dia dedahkan anak dia dengan cara budaya orang Cina yang kata tidak takut kepada untung rugi dalam dunia perniagaan. Secara tak langsung lah. So yang saya nampak orang muda ni yang kalau kita kata bukan kata tak boleh maju ke dapat, tapi perlu tukar mindset yang mana tidak perlu dimomokkan dengan habis tamat pengajian nak kerja kerajaan, perlu beranilah untuk mencuba. Siapa dia nak tukar mindset orang muda ni? Ustaz ke? Ustaz tu kelahi apa tu Wahabi dengan apa tu ahli sunnah ya? Selain daripada diri sendiri, peranan kalau anak muda tu menerima pendidikan formal, peranan pensyarah lah perlu menitik beratkan yang mana kerja makan gaji ni orang kata even apa macam ni orang kata kita masih boleh hidup lagi dengan kerja menjalankan perniagaan. Tidak semestinya kerja keluar universiti perlu kerja makan gaji. Maksudnya kat sini peranan pensyarah, pendidik pun perlu memainkan peranan lah daripada diri sendiri mencari sumber-sumber. Boleh kata, saya boleh bagi tahu penjual burger di tepi jalan itu income-nya lebih banyak daripada pensyarah muda. Ya saya setuju Datuk. Yang ada PhD lah. Ya, tapi orang kita suka juga jadi orang makan gaji walaupun dia ada SPM saja. Ya, sebab sistem budaya tu. Ya, okey. Datuk boleh saya tambah? Saya nak angkat tangan saya bagi. Sikit aja saya nak tambah. Saya masih lagi rasa sharing of resources, sharing of sumber tu sangat penting dalam zaman sekarang ni. Seperti yang tadi Dr. Hakimi beritahu, Dr. Hakimi highlight that millennials yang sekarang ni karakteristik dia dan ownership of resources dia sangat jauh berbeza dengan generasi yang sebelumnya, Gen X. Gen X yang sekarang ni dah umur 50 dan sebagainya, kita berusaha dengan kosong, kemudian we work our way up, kita dapat kita kumpul harta, kerja susah, very high resilient. Jadi millennials mereka nak cepat, nak mudah, tapi they have labor resources. Jadi through sharing of resources, Gen X ada tanah, millennials boleh usahakan on using high tech punya agriculture method umpamanya. Gen X ada financial resources, millennials boleh
bantu untuk say manage melalui wealth management dan sebagainya. Gen X ada kereta, millennials boleh gunakan untuk bawa Grab dan sebagainya. Cuma mentality tu memang agak satu benda yang perlu kita manage juga, sebab millennials ni nanti kita dah bagi kereta, lepas tu dia tak ada disiplin. Dah ada kereta, dah ada tanah, macam Datuk cakap tadi lah, dah ada financial resources, nak jalankan pun dia tak ada mentality yang betul. Jadi itu pun satu hal jugalah. Habis macam mana kita nak baiki tu? Jadi pengalamannya kita bagi tanah, kita bagi modal, mati kambing tu. Betul. Saya setuju. Jadi saya rasa secara keseluruhannya support system tu kena datang. Support system juga. Support system. Selain daripada the so-called economic actors ni, support system tu kena ada juga. Okey. Ada siapa nak tambah lagi ni? Macam contoh orang Cina tadilah, support system dia sebabnya bila dia dah ada minat daripada tertentu dan minat itu disalurkan pada kemahiran dalam konteks yang secara tidak langsung mendapat pendidikan lah, walaupun secara pendidikan dalam konteks kemahiran bukan akademia di IPT. Duduk puji orang Cina ni, nantilah saya ni hanya saya bagi sebagai orang tua, saya pengalaman peribadi lah. Saya ada satu lagi kawan Cina. Saya pergi kedai dia, anak ni duduk tidur. Dia kata anak aku ni pemalas. Dia kata generasi baru ni semua pemalas. Kata bukan Melayu saja. Oh, Cina pun sama lah dia kata. Jadi maknanya generasi yang sudah menerima kemudahan daripada generasi terdahulu kan. Saya rasa bukan saja orang Melayu tapi orang Cina macam tu juga. Comanya mereka itu ada latar belakang budaya yang berbeza sikit daripada kita. Itulah. Macam mana? Sama saya intipatinya saya interested bila Tok Mo cakap kambing tu mati. Walaupun mati, kalau kita tengok orang berjaya, Bill Gates, Jack Ma, Mark Zuckerberg, ini yang golongan milenial tahu dan kenal siapa orang ni. Orang ni sebenarnya asal bukannya terus jadi kaya je, tetapi kena tolak masuk universiti, main start polis tak boleh. Jadi yang point saya sebut tadi, kesungguhan untuk teruskan. Maknanya kalau dah berazam maka tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah akan berjaya. Dan itu kita punya, itulah cara pendakwah pergi dakwah orangnya. Ya. Kalau maknanya itu yang saya tengok, yang saya baca, yang saya dapat aspirasi itu berdasarkan pengalaman saya ni tadi. Saya dengar Jack Ma bercakap sendiri, saya pergi tengok tempat dia, memang kita boleh feel kesungguhan dia tu. Jadi dari situ, itu yang kita punya, pada pandangan saya, kita punya tembok yang kita kena usahakan untuk ni. Mungkin support system dan knowledge kita dah bagi, tetapi seterusnya apa? Itu yang ada saya uruskan dalam konteks policy roundtable untuk keadaan ekonomi. Ada seorang panel cakap kita kena macam Prof. Salina pun sebut tadi, kita polling center untuk psikologi ni. Psikologi ni ialah dari sudut divinity, spirituality kita ni lah, untuk kita terus gigih untuk usahakan apa saja yang telah dibuat. Itulah poin yang saya kunci dia. Dia macam ni lah. Kita nak, siapa nak cakap ni? Sebelum, okey. Kita ni cakap senang dalam macam Dr. Fadilah dia sebutlah kalau ni, kalau dia ada kesedaran, kalau ada support system, kalau ada ekosistem, kalau ada apa semua sekali. Tetapi yang kalau kita tu agak akademik lah. Realitinya sangat berbeza. Itu kita cakap tentang orang-orang yang kita lihat hari-hari, sebab kita ni orang macam mana pun kita kena mengakulah kita ni golongan menengah. Kadang-kadang kita tak sedar yang di bawah ni merempak, yang kerakat tepi jalan tu. Ini masyarakat tu macam mana ni? Masyarakat kerakat di tepi jalan, masyarakat pengisap dadah, masyarakat ini kaum belia.
yang begitu banyak sekali, makin lebay negeri daerah tu makin kuat belia dia. Antara daerah yang banyak isak dada tu budak-budak Kelantan. Jadi macam mana satu sektor masyarakat belia yang agak terabai dan hanya disumpah serana oleh masyarakat saja sebagai orang yang menanggung beban daripada kesilapan masyarakat. Saya kadang-kadang kalau orang dulu masa dia tak tahu masyarakat kita tu, kalau ada cerita orang mengandung di luar nikah, buang anak, bertubi-tubi berlaku sekian. Lepas tu senyap. Bukan mesti tak berlaku, cumanya seorang batak highlight. Bila orang tanya saya pada waktu itu, apalah sejahat mana manusia ini, saya kata mereka itu adalah golongan yang tidak bernasib baik, yang terpaksa memikul dosa masyarakat. Dan kita persalahkan dia pula. Jadi masyarakat ni macam mana ni? Supaya mereka itu boleh bangun sikitlah, agak berdikari, tidak pergi curi barang orang. Baru ni kawan kita Wan Hassan, Datuk Wan Hassan di Bangsa tu, dibunuh oleh budak-budak ni kerana nak cari RM45 tu, mati seorang pakar dalam sesuatu bidang. Jadi macam mana? Cuba fikir belia-belia bawah ni. Siapa dia ada otak geliga sikit. Datuk, saya Yeah. rasa semuanya bertitik tolak daripada mentaliti, Datuk. Mentaliti masing-masing. Mentaliti. Dan bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat dapat sama-sama, ataupun biar saya buat begini, orang muda ni dia perlu diajak, dia perlu disedarkan. Dan daripada situ kita akan bentuk mentaliti dia dan akan membawa kepada kesungguhan dia untuk sama-sama contribute kepada ekonomi, dan dengan cara tu seluruh jentera masyarakat tu akan bergerak dan tidak akan ada yang tertinggal. Jadi kita perlukan juga maksudnya untuk perkara sebegini berlaku, memang lebih mudah cakap daripada kita nak implement lah. Tapi ia memerlukan kerjasama daripada semua lapisan masyarakat. Bermula daripada institusi keluarga. Ibu bapa daripada ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik daripada segi memberi motivasi. Prof Salina dan Prof masih percaya lagi kepada ibu bapa. Saya dah fed up dengan ibu bapa. Kita tak boleh give up, Datuk. Tak boleh. Institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Anak-anak sentiasa memerhati ibu bapa, tengok ayah dia macam mana, ayah dia pergi masjid ke tidak, ayah dia bekerja secara amanah atau tidak, ibu dia. Jadi ini semua akan membentuk mentaliti yang kita hendak menuju ke macam tu, negara maju begitu. Saya fikir semuanya bertitik tolak. Kita boleh sediakan segala-galanya, support system, kita boleh sediakan fund untuk scholarship untuk masuk universiti. Tapi kalau mentaliti dia tak mau jalan, ada beasiswa macam mana pun dia nak berhenti di situ, millennials ni dia akan berhenti di situ. Begitu. Saya nak cerita pengalaman. Ini Kelantan, ini biarlah orang majlis Kelantan tak marah. Majlis Agama Islam Negeri Kelantan membelanja berjuta-juta ringgit untuk budak-budak asnaf. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Yang lari, yang hantar ke England pun lari balik, yang tak nak sambung belajar, yang hantar ke kolej-kolej yang bagus-bagus pun. Jadi kita pun rasa pening kepala, macam mana bangsa kita ni? Kita ni masyarakat aktivis kan? Kita rasa macam mana bangsa kita macam ni jadi? Nak kata bangsa yang susah lah. Siapa dia ada jawapan? Saya bagi fakta dalam hidup saja berdasarkan pada pengalaman. Tiba-tiba rasa tak tahu nak cakap apa. Sebabnya benda tu terjadi. Yang ni lah nak dengarnya, yang spontan. Jawapan Contohnya, spontan tu original. Senario tu contoh macam orang kata di kawasan Felda banyak kes mak rempit, kes dadah, kes bawa anak dara orang. Jadi kadang-kadang itu
saya punya fikiran lah Datuk, maknanya kita ni macam saya contoh, walaupun datang dari kampung tapi akhirnya dah jadi orang Bangi. Jadi keadaan itu kalaulah saya boleh sebut cara Tun Razak dulu in situ tu, maknanya saya punya fikiran spontan ni Datuk, in situ tu hanya orang di Karah itu yang lebih memerlukan satu tindakan untuk keadaan penyelesaian tu. Tapi kalau kita kata benda tu in situ, ianya juga perlulah berlaku dalam satu gerakan yang bersifat massa. Maknanya orang sebut pemerintah, pemimpin masyarakat, pemimpin setempat akan sederap untuk cuba berfikir dan menyelesaikan masalah tu. Tapi pandangan saya yang ini, jangan hanya orang tu je yang tahu macam mana nak selesai kan. Dan Prof. Salina, saya nak tanya Dr. Hakimi, bagi saya antara orang yang popular, tak sebutlah Nelupa, orang pok-pok bintang-bintang ni, pok-pok dakwah ni, saya sebut nama pun tak betul kan. Isteri saya selalu marah sebut nama Nelupa tak betul. Pok-pok pendakwah ni, yang selebriti pendakwah, mereka ni cukup pengaruh. Tapi saya rasa dia pergi syarah cerita tentang kelahi ya. Kelahi sama dia, bertikam dalam kain sarung. Jadi usahakan kita nak betulkan budak-budak muda ni. Jadi pok-pok ni pun susah kita nak betulkan. Macam mana ni? Kita dalam keadaan satu kemelut yang sebab saya nak balik kepada teori saya bahawa COVID ini suatu nikmat. Bukan satu bahana. Satu nikmat kepada masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam di Malaysia yang telah menjadi masyarakat mustad'afin, yang tertindas, dan inilah masanya kita bangkit mencari sesuatu sampai kita boleh bangun dalam keadaan orang peniaga-peniaga lemas dengan keadaan masing-masing. Kita macam Viking lah. Viking, kita bangun membina kita punya kekuatan sendiri sehingga sedar-sedar, oh rupa-rupanya orang Islam dan Melayu sudah bangun. Biarkanlah orang politik nak kelahi sampai ke lubang cacing pun. Tapi kita ni, masyarakat madani, para pejuang, para academician, para apa semua sekali, kita buat. Saya nak kena harapkan orang politik, susah dah. Sudah banyak terlanjur dan banyak mengambil risiko. Okeylah, apa jawapan kita? Saya nak bagi contoh, ada satu baru je 2-3 hari baru ni dalam grup karya saya lah di Bangir ni, dia kata dia sebut penerima anugerah tokoh pengurusi masjid, tokoh masjid lah, datang orang Kedah kata Ustaz saya. Dia dapat sebab dia kata masjid sepatutnya bukan hanya memberi tumpuan kepada memberi kuliah kepada orang yang sama yang datang, tetapi apa yang berada sekeliling itu. Orang tak makan, orang mencuri, mak rempit dan sebagainya. Akhirnya secara sinikal ada ahli karya yang kata, kalau macam tu kita tak payah buat kuliah. Jadi kadang-kadang itu ada kebenaran jugalah, maknanya pengurusi masjid di Kedah tu yang menang anugerah peringkat kebangsaan, yang maknanya itu yang point saya nak cakap in situ tadi tu, maknanya karya itu memberi tumpuan kepada isu-isu dan masalah ni. Dan kalau ianya digembelingkan dengan banyak orang masjid ni biasanya orang segan sikit. Orang segan sikit. Jadi mungkinlah dekat situ boleh diberi harapan untuk diambil tindakan seterusnya. Kita santai lah Dr. Hakimi. Ada satu projek Profesor Hussein Habib. Dia projek nak tolong budak-budak apa ni, budak-budak dadah ni. Ini Profesor UM lah, yang budak-budak orang perjuang kena semua sekali. Saya sebut tu kerana nak sebut benda ni benda real. Dia cubalah baik dengan masjid apa-apa semua sekali, dan nak bawa budak-budak dadah ni pergi masjid nak bagi pertolongan apa, nak bagi apa-apa solat. Akhir sekali masjid tak suka bekerjasama dengan dia sebab ramai kasut-kasut orang masjid hilang. Boleh kita puji masjid lagi ke? Ada masjid yang dia punya collection sebanyak 20,000 seminggu.
Tetapi sekarang ni belum dapat kita jadikan, belum nampak masjid yang menjadi pusat pembangunan umat Islam. Dia buat pagar dia cantik, dia buat apa semua sekarang, apa semua rebuk untuk jangan biarkan saya merepek lah. Tapi itu orang tua macam saya ni, saya melihat dengan pengalaman yang terjadi, kita perlu ada satu penyelesaian yang betul-betul berani. Macam mana kita nak buat? Saya suka idea Datuk tu mengenai peranan masjid tu. Kalau nak ikutkan, kalau boleh kita empower masjid sebagai satu pusat untuk berbagai economic activity. Kalau di kes di Pakistan tu Datuk, mungkin Datuk pernah dengar kes Akhwat. Akhwat ni dia beri microfinance di dalam masjid. Jadi macam di Malaysia ni kita ada amanah ikhtiar. Jadi orang susah melalui amanah ikhtiar. Jadi ada branches dia. Untuk Akhwat dia tidak ada office space, dia hanya menggunakan segala aktiviti dia berjalan di dalam masjid. Jadi dia akan bagi kad hasan selepas perhimpunan, mereka berhimpun lepas solat Jumaat. Datuk tahulah orang Pakistan kalau dia berniaga macam mana bersungguh-sungguh dia junjung kapet ke rumah dan sebagainya. Memang bersungguh-sungguh. Dan saya juga pernah dengar kalau peniaga ni kalau nak kalahkan peniaga Cina, hanya peniaga Islam yang Pakistan saja yang boleh kalahkan peniaga Cina. Jadi untuk Akhwat ni memang melalui masjid, jadi tidak perlu ada any form of collateral pun. Dia bagi kad hasan saja Datuk. Dan tidak bukan dia bincang tentang apa tu macam bank Islam duk kita bising lah. Apa tu tak ada Datuk. Tidak Datuk. Yang ni memang dia bagi loan kad hasan tanpa ada sebarang keperluan untuk ada collateral. Tapi walaupun tak ada physical collateral, apa yang ada adalah spiritual collateral. Lepas solat Jumaat, satu kampung ada dekat depan tu, Ahmad engkau pinjam RM1,000 lagi 6 bulan kau pulangkan. Ahmad ni kata baik, dia tinggalkan kampung tu, air muka, keluarga dia semua at stake Datuk. So dia akan pastikan selepas 6 bulan, selepas solat Jumaat, orang akan kata, oh Ahmad terima kasih dah pulangkan balik. Malah Ahmad ni dia bagi lebih lagi sedekah out of dia punya gratitude. Satu kampung tahu Ahmad ni dah berjaya. Jadi kalau nak cari bakal isteri orang kampung tu ramailah yang akan offer. Jadi kita perlu salah satu cara untuk kita empower dan bawa balik belia kita, orang muda kita, especially yang telah yang terbiar yang tadi Datuk kata tu. Ialah melalui institusi masjid. Saya setuju. Kita patut cari cara bagaimana masjid boleh kita gunakan. Saya tahu Datuk ketawa sebab takut kasut hilang. Tapi kita ada isu yang lebih besar dan masjid boleh memainkan peranan Datuk. Saya yakin tu. InsyaAllah kita kalau kesedaran tu. Cuma saya agak lemah. Nantilah kita cerita semula. Nanti lepas ni saya buat tentang pokok masjid tu pula. Okey, sekarang ni kita ada 2 minit seorang lagi untuk kita gulungkanlah. Saya nak mula. Dr. Akmal. 2 minit seorang. Saya ulaslah secara keseluruhannya. Yang mana saya lihat apa yang Datuk kata tadi. Selain peranan masjid, peranan masjid lagi bukan, maksud saya selain peranan masjid, peranan keluarga, ataupun support system yang saya nampak secara tak langsung golongan muda sekarang lebih mudah terdedah dengan hiburan. Mereka leka dengan hiburan. Sebagai contoh lah, baru-baru ni kalau kita lihat ada artis yang dijangkiti COVID-19.
Disebabkan ekoran satu program Lazada, tak silap saya Lazada ke satu program reality di kaca TV, yang mana kita ni ditekankan dengan suruh patuhi SOP, tapi disebabkan penganjuran majlis program tersebut tak ditekankan pun SOP. Jadi kat sini yang saya nampak waktu sekarang ni, zaman sekarang ni golongan belia lebih terdedah dengan hiburan. Contohnya macam TikTok, itu secara tak langsung mereka tak nampak yang kepentingan sektor ekonomi di peringkat belia. Sepatutnya sebagai peranan komunikasi, sepatutnya menyedarkan golongan belia ini tentang kepentingan perniagaan, terlibat di dalam industri. Yang saya nampak begitulah Datuk. Selain peranan masjid, support sistem keluarga, peranan hiburan tu jugalah. Okey. Ya, kita pun bincang-bincang lah. Okey. Dr. Fadilah. Ya, saya kira kalau ikut kepada persoalan dari segi masalah yang timbul dalam konteks golongan muda tadi, sebenarnya adalah masalah sosial yang timbul dari segi root dia, mereka ni tak bekerja. Jadi kalau mereka ni perlu cari kerja, dan bila mereka dapat kerja sama ada melalui cari sendiri ataupun peluang yang diberikan untuk mereka untuk bekerja, so mereka akan secara tidak langsung akan terhindar daripada masalah-masalah sosial yang berkait dengan dadah misalnya ataupun rempit misalnya. Dan dalam masa yang sama mereka juga boleh membangunkan dari segi sektor ekonomi, walaupun pekerjaan apa sekalipun, membangun sistem dari segi sektor ekonomi ini membantu dari segi ummah juga. Sebab kita kena dididik supaya bila kita mendapat pendapatan dan daripada pendapatan tersebut sedikit diberikan walaupun secara compulsory ataupun secara volunteer kepada bentuk zakat dan juga charity. So dengan cara tu dia akan mendidik nilai, dan saya rasa macam dia punya pokok dia adalah kerja. So benda ni tak akan terjadi kalau semua golongan muda ataupun golongan kita ni bekerja dan dengan cara tersebut sama ada bekerja dengan orang lain ataupun kita sendiri, golongan muda ni sendiri memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Dan kita pun dalam Islam sendiri pun memang disarankan untuk bekerja, kan? So saya ingat itu adalah cara yang lebih sesuai supaya golongan muda ni sibuk dengan pekerjaan dan mereka tak fikir benda-benda yang mendatangkan kemudaratan. Ya, terima kasih. Dr. Hakimi. Datuk, saya nak sebut semula apa yang saya sebut di sepeningkat awal, iaitu menilai budaya gaya hidup yang segala-galanya nak cepat ini perlu dinilai semula oleh kita, dan ianya perlu didasari kepada ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai yang dapat memberi tambahan kepada apa saja yang dibuat, dan akhirnya dengan kesungguhan, keazaman dan ketekunan itu akan membawa satu daya yang saya kira penting kepada golongan muda ini untuk bersaing dan kompetitif dalam ekonomi yang penuh dengan cabaran, khususnya pasca COVID ini. Itulah saya nak sebut sebagai kesimpulan hujah ataupun pandangan saya pada petang ni. Terima kasih, Datuk. Prof. Salina. Ya, Datuk. Bawa teori-teori lagi. Saya pun setuju dengan Dr. Hakimi tadi mengenai kita ni berdepan dengan satu golongan millennials yang mempunyai idea, maksudnya mentality, attitude yang berbeza dengan generasi sebelumnya. Dan saya fikir dalam konteks untuk menggerakkan lagi ekonomi ni, kita perlu, saya gunakan perkataan tadi, sharing ekonomi, Datuk. Millennials dia tak ada resources, yang dia ada mungkin mentality, dan juga on the side of Gen X kita ada resources. Jadi kalau kita share both resources ni, lebih banyak lagi generation of real economic activity yang boleh berlaku.
Selain daripada itu, support system tu sangat penting. Pada masa yang sama saya juga nak highlightkan kesungguhan tu, creating the right mentality and attitude. Masalah kita mulakan tadi, millennials ni dia ada masalah daripada segi mentality, attitude. Itulah yang kita perlu betulkan, Datuk. Jadi oleh itu saya juga, mungkin Datuk kata masjid lagi, saya rasa masjid boleh memainkan peranan dalam boleh bagi tahu, saya pernah dengar apa peranan yang patut dimainkan. Itulah saja daripada saya. Okey, sebenarnya inilah saya katakan perbincangan kita ni perbincangan awal. Kalau maknanya pemikiran tu kalau ada 3 peringkat, ini peringkat pertama, peringkat mendedahkan kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan di kalangan orang yang melihat itu ramai juga anak-anak muda. Misalnya kita punya perbincangan ni kadang-kadang ramai tengok, kadang-kadang tak begitu ramai. Yang hari Khamis lepas dah sampai 8,000 lebih dah. Maknanya bagus dah orang tengok tu, tapi dia atas mood orang yang mendengar tu apa semua sekali tu. Jadi mungkin kita perlu lagi banyak berbincang, dan saya rasa dalam semasa kita ni kemahiran kita ialah berbincang dan melontarkan idea. Kemudian kita mengharapkan supaya idea-idea kita ini disambut oleh orang-orang di luar sana, dalam istilah orang TV dan radio ni, orang di luar sana, di luar studio dia lah. Dan mungkin idea-idea itu boleh dikembangkan dari masa ke semasa, dan mudah-mudahan apa yang kita katakan tadi bukanlah berasaskan kepada idea dan kalau cita-cita saja, tapi sebenarnya itulah pandangan yang boleh membawa masyarakat kita kepada kebaikan. Jadi terhenti atas masyarakat kita sama ada nak dengar dan tak nak faham dan nak buat, ataupun sekadar nak dengar. Sekurang-kurangnya kalau sudah mendengar, ada mungkin tergerak hati untuk melaksanakan idea apa yang kita berikan. Sebenarnya idea-idea yang tuan-tuan dan puan-puan bagi tadi kalau dibayar cukup mahal, tetapi itulah saya kena terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sanggup 2 jam duduk di sini, sobar dengan celoteh dia punya moderator yang cerewet. InsyaAllah kita akan dapat pahala semua, dan ada saham kita terhadap kebangkitan tamadun semula Melayu Islam dalam negara kita ini, yang kita rasa masih ada peluang walaupun kita sedang menghadapi kemelut politik yang jarang berlaku seperti sekarang ini. Dan begitulah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, perbincangan kita pada petang ini, kita tidak detailkan kepada persoalan-persoalan tertentu, tapi tujuan kita ialah untuk menyedarkan, untuk menyebarkan kesedaran awal di kalangan masyarakat kita supaya mereka itu lebih serius dalam membangunkan diri dan membangunkan bangsa. Sekian saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.